Assalamualaikum, selamat pagi. Pada hari ini kita akan menjalankan aktiviti 2.1 Fizik KSSM tingkatan 4. Tujuan menggunakan pita detik untuk menentukan sasaran, hal laju dan pecutan sebuah troli. Radas, jangka masa detik, troli, landasan, bekalan arus ulang-alik, kaki retak dan blok kayu. Bahan pada hari ini adalah pita detik berkarbon dan dawai penyambung. Kita perkenalkan bahan-bahan yang terlibat. So kita perlu gunakan pembaris meter. Jangka masa detik ni, pita detik ni, ini adalah pita detik. Pita detik ni adalah pita berkarbon. So kita nak tahu yang mana satu depan, yang satu belakang. Kita boleh torehkan sikit dengan jari kita. Yang mana yang bagi kawasan gelap tu maksudnya di bahagian yang berkarbon lah. Ukur sepanjang 1 meter. Kita ada troli. Kita perlu sedarkan ni adalah kertas kraft, gam, pembaris untuk pengiraan seterusnya. Ni adalah transformer yang akan bekalkan bekalan arus ulang-alik. So, kita sambung kepada AC. Ini adalah jangka masa detik kita. Kalau kita perhatikan, tiga timer ni dia menggunakan arus ulang-alik 6 volt dan akan membekalkan frekuensi 50 Hz. 50 Hz ni maksudnya apa? 50 Hz maksudnya dia boleh menghasilkan sebanyak 50 detik dalam masa 1 saat. Nanti kita tengok apakah itu detik. Ni adalah landasan yang telah kita condongkan pada ketinggian 20 cm. Sebelum kita mulakan eksperimen ini, kita kena cek dulu kita punya troli. Bahagian lubang di bahagian depan, sebab nanti dia akan ditahan oleh bahagian hujung sana yang ada bahagian tajam ni, untuk tahan troli tu daripada bergerak. So kita letakkan, kita test dulu sebelum kita letakkan dengan kita punya pita detik. So kalau kita tengok kat sini ada macam penyangga So kita letakkan troli kita kat atas ni. Kita nak test tengok adakah kita punya troli boleh bergerak dengan lancar. Kita test dulu. Kita lepaskan. So macam tu. So maksudnya troli boleh bergerak dengan lancar, terpampas geseran, tak ada gangguan dekat tengah ni. So kita kena pastikan kita punya landasan bersih daripada habuk supaya dia terpampas geseran. So bila kita test tadi, dia berjalan dengan lancar, dia turun dengan lancar, seolah-olah tiada geseran dekat situ. Baiklah, untuk memulakan kita pastikan kita lekatkan pita detik bahagian berkarbon yang kita test tadi, yang mana ada goresan tu akan menghala ke bawah. Kita lekatkan menggunakan seletip dekat sini. Selepas kita dah lekatkan pita detik dekat kita punya troli, so langkah seterusnya adalah kita perlu masukkan pita ini ke dalam lubang di bahagian bawah ni, dan juga berada terus masuk di bahagian bawah sekali dan dikeluar ikut lubang belakang. Macam inilah rupanya bila kita dah masukkan kita punya pita detik melalui jangka masa detik. Jadi kita cuba hidupkan kita punya switch. Dia akan bunyi macam tu dia akan bunyi macam tu. Ini adalah bunyi jangka masa detik. Seterusnya kita lepaskan tekan. Tengok hasil dia, apa yang kita dapat di bahagian belakang pita detik ni. Nampak? Kita tengok hasilnya, apakah kita dapat. Ni adalah titik-titik yang terhasil daripada jangka masa detik tadi. Di bahagian yang paling terang tu adalah depan. So nanti kita tanda arah nak panah kat depan tu. Tunggu sekejap, cikgu akan buat sambungan macam mana cara kita nak kira dia punya hal laju dan pecutan. Seterusnya cikgu nak tunjuk macam mana cara kita nak tentukan hal laju dan pecutan. So kita tampalkan kita punya pita detik atas meja dulu macam ni. Kita sediakan pensel dan juga pembaris untuk mudahkan. So ni adalah kepala tadi. Kat mana kita, macam mana kita tahu, sebab dia yang paling terang tadi. So kita tengok titik yang paling mudah untuk kita baca jarak dia. Katalah ambil yang ni titik yang pertama ni kita buat satu garisan. Ruang antara titik ke titik ni kita panggil detik. Detik ni adalah ruang tengah ni. Jadi kalau 50 Hz maksudnya dia boleh menghasilkan 50 detik. 50 ruang tengah ni. So kita kira sebanyak 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tarik dekat yang titik yang belakang tu. Ini adalah keratan yang pertama.
Kita teruskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah keratan yang kedua. Okey, tanda garis kat atas titik tu ya, atas titik tu. Okey, seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Garis dekat keratannya. Ni atas titik tu. Okey, ni adalah keratan ketiga. Teruskan sehingga kita dapat 6 keratan. Atas sehelai kertas graf, kita buatkan part C, X dan Y, di mana X-nya adalah masa S dan Y-nya adalah panjang cm. Yang 6 tadi tu, 6 keratan tu kita kerat siap-siap. Kita kerat macam ni, nanti kita akan tampalkan ke atas kertas graf tadi. Okey, beginilah rupanya ya anak-anak bila kita dah tampalkan di atas kertas graf. So pastikan bila kita tampal dia bersambung secara rapat-rapat dan bawahnya itu mesti menyentuh part CX. Okey, so kalau kita perhatikan dia meningkat, hal laju yang meningkat. Okey, so hal laju yang meningkat secara seragam ni kita panggil sebagai pecutan seragam. So nak tahu kita punya graf tu betul atau tak dapat pecutan yang seragam ni. So kita boleh cuba tandakan titik tengah kita punya graf ni dan kita sambungkan dari tengah ke tengah tu. Dapat tak satu garis lurus? Okay, kalau dapat satu garis lurus maksudnya dia mendapat satu pecutan seragam. Okey, macam ni So bila kita sambungkan dia dapat satu garis lurus. So maksudnya kita dapat satu pecutan seragam. Okay, seterusnya kita tengok macam mana cara kita nak kira nilai pecutan tu. Langkah yang pertama adalah kita ukur panjang keratan yang pertama. Okey, letakkan pembaris, kemudian kita baca keratan tersebut berapa panjang dia. Okey, macam kes ni 4.7 cm. Jadi kita akan guna formula macam ni. U sama dengan panjang keratan pertama tadi iaitu 4.7 cm. Kita bahagikan dengan 10 detik. Nilai 10 detik itu adalah bersamaan dengan 10 darab dengan 1 detik adalah 0.02 saat. Macam mana kita dapat 10 detik? 1 detik ni adalah 0.02 saat sebab 50 Hz dalam 1 saat. Jadi 1 detik 50 Hz ni bersamaan dengan 50 detik. So jadi 1 detik nilai dia adalah 1 bahagi 50. So kita akan dapat 0.02 saat. Okey, macam tu ya. So sekarang kita guna kalkulator, kita tekan kalkulator, kita akan dapat kita punya hal laju awal dalam unit cm s negatif 1. Okey, tadi kita dapat kita punya hal laju awal 23.5 cm s negatif 1. Seterusnya untuk dapatkan hal laju akhir, kita ukur panjang pita detik yang terakhir, yang ke-6. Panjang dia 21.1 cm. Jadi untuk kira hal laju akhir menggunakan formula, dia punya simbol dia adalah V sama dengan panjang untuk keratan yang terakhir 21.1 cm tadi. Kita bahagi juga dengan masa yang sama 10 detik iaitu 10 darab 0.02 saat. So yang ni kalau ikutnya dia bersamaan dengan 0.2 saat lah. So kita tekan kalkulator, so kita akan dapat dalam unit cm per saat. Okay, jadi selepas kita tekan kalkulator kita dapati nilai dia adalah 105.5 cm per saat. Untuk dapatkan pecutan formula dia adalah V tolak U bahagi masa. Okay, disebabkan masa kita melibatkan 6 jalur tadi So kita masukkan dulu nilai V 105.5. Okay, tolak U kita adalah 23.5. Okey, kita bahagikan dengan T. Okey, disebabkan kita melibatkan 6 jalur, kita nak masa tempoh yang terlibat saja, so kita tolak 6 tolak 1. Jalur yang ke-6 tolak jalur yang pertama. So masa kita hanya melibatkan 5 jalur saja yang kita akan kira. Darab dengan panjang masa yang diambil untuk satu jalur. Masa satu jalur tu adalah 10 detik darab 0.02 saat Okey, so tekan kalkulator, kita akan dapat nilai pecutan dalam unit cm S negatif 2.
Lepas kita tekan kalkulator, 105.5 tolak 23.5 bersamaan dengan 82. So kita bahagi dengan 5 darab 0.2, dia akan jadi 1 saat. So bahagi. So 82 cms negatif 1 bahagi 1 saat. So dia akan jadi 82 cms negatif 2. Okey, itulah cara kita mengira pecutan. Jadi untuk eksperimen pada pagi ni, pecutan kita adalah 82 cm per saat.